Saya nak mohon maaf ya kepada para pengundi di atas ketidakupayaan kami mengekang langkah Sheraton. Kita dengar baru-baru ni Haji Hadi, ya, Tuan Guru Haji Hadi, dia kata memang planning untuk langkah Sheraton pengkhianatan ni berlaku sejurus selepas PRU. Dan saya sendiri dalam beberapa episod dengan mereka yang menjadi watak-watak utama pengkhianatan tu, tak sangka mereka akan lakukan satu perkara yang memang boleh kata mengkhianati pengundi, ya, sehingga mengakibatkan orang berasa, buat apa aku nak mengundi? Aku mengundi dia ni pun, si Polan ni pun nanti boleh melompat pergi sana. Betul. And for what? Ya, itu yang berlaku sekarang. Ya, dan itulah sebabnya waktu ahli parlimen UMNO mula melompat masuk ke Bersatu, saya dan ramai rakan-rakan tidak bersetuju. Stay in your party, face the challenges. Sebab bila kamu lompat, kamu khianat kepada pengundi-pengundi yang telah memilih kamu pada PRU, maka kamu akan menimbulkan rasa syak wasangka, dan tindakan jelek itu akan mengakibatkan orang merasa, buat apa aku nak keluar mengundi? Kan? Kecuali itulah sebenarnya efek yang diingini. Maksudnya mereka nak orang yang telah mengundi Pakatan Harapan untuk tak keluar lagi. Maka itulah sebabnya mereka laksanakan, okey, Dr. Xavier, kamu tukar sekarang. Saya ingatkan Dr. Xavier, asalnya saya ingatkan dia akan keluar parti sebelum Tan Sri Muhyiddin pergi ke Mekah. Dan asalnya saya rasa sepatutnya sejumlah ahli parlimen dikumpulkan untuk menyerah borang kepada Tan Sri Muhyiddin sewaktu pemukiman menteri-menteri, jangkaan saya. Tapi benda tu tak berlaku sebab macam-macam perkara lah. Kami pun sekarang nampak apa yang sedang berlaku dan sedang usaha untuk pastikan tidak lagi berlaku pengkhianatan seperti itu. Mereka boleh lompat sekarang, tapi katalah dia lompat dan dijanjikan jawatan ataupun habuan ataupun apa-apa. Tiba-tiba bulan 4 ni parlimen bubar. PRU bulan 6 ataupun PRU bulan 9. Tak sempat dia nak rasa nikmat. Jadi dia akan hadapi azab daripada pengundi-pengundi. Dia nak bertanding kat mana? Ya, betul. Dr. Xavier selepas ni nak kembali ke Kuala Langat. Suka. Stephen Chong nak kembali ke Tebrau. Suka. Jadi bagi saya, mereka yang melompat masuk ke atas kapal yang makin karam, dia samalah seperti boleh kita bagi bayangan melompat ke dalam liang lahat politik. Dan mereka pilih untuk buat macam tu. Sayang 1000 kali sayang. Tapi saya nampak sekarang Bersatu cuba untuk mengukuhkan kedudukan parti mereka lah dengan jual beli politik, ahli politik sekarang. Tapi perkara itu memang tidak akan ada pengakhirannya, YB. Kerana tidak ada perlembagaan yang menetapkan perkara itu tidak boleh berlaku. So maksudnya apa yang mereka lakukan itu adalah halal. Jadi bagaimana dengan kedudukan PKR? Mungkin akan dibeli selepas ini. Dia halal tapi dia tidak taib. Ya, dia halal tapi dia tidak suci. Okey, ya, betul. Ya. Jadi ayam pun, ya, ayam tu halal. Tapi cara disembelih, ya, dia ada syar'i. Dia ada syarat-syarat dia dan ikut syariah, ya. Jadi kita boleh kata melompat itu halal tapi melompat itu tidak taib. Ya. Jadi nak buat-buatlah. Tapi terimalah padahnya nanti. Okey, dalam keadaan perkara itu berlaku, dalam masa yang sama sudah tentu PKR akan berfikir strategi bagi mengukuhkan kedudukan parti itu sendiri. Jadi kita merujuk kepada laporan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim secara jelas tidak menolak kemungkinan bekerjasama dengan UMNO. Ya, dikatakan atas dasar prinsip perjuangan yang sama iaitu menolak Perikatan Nasional. Jadi boleh saya katakan secara ringkas pada PRU 14 Pakatan Harapan menggunakan pengaruh Tun Mahathir Mohamad untuk menarik undi masyarakat sekaligus Barisan Nasional tumbang pada ketika itu. Dan kali ini Pakatan Harapan maksud saya PKR cuba untuk bekerja sama dengan UMNO. Saya cuba boleh YB jelaskan kepada saya, adakah Tun Dr. Mahathir dan juga UMNO ni cuba dijadikan sebagai kambing hitam PKR untuk memenangkan PKR sendiri pada PRU nanti? Saya rasa tak.
ya, untuk kata Tun Mahathir ataupun UMNO itu menjadi kuda, kambing hitam ataupun diperkuda ataupun batu loncatan, bagi saya tak benar. Ya. Okey. Malah sewaktu Tun Mahathir mula-mula dirangkul, dikumpulkan kumpulan-kumpulan dan rakan-rakan beliau untuk bersama, saya sendiri hadapi boleh kata banyak persoalan daripada pengundi-pengundi di bangsa contohnya. Kata, boleh percaya ke, kan? Ya, dia tanya saya kata, tak, kita sekarang ni hadapi satu keadaan macam ni, dan saya penjelaskan. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku kepada politik Malaysia selepas pengkhianatan langkah Sheraton, sangat jelas, iaitu prinsip demokrasi itu telah dinoda. Okey. Dan kesannya kepada masa depan negara itu sangat-sangat besar. Kalau kita tak boleh percaya nilai undi kita akan dihormati dan ada martabat, maka idea demokrasi itu akan terhakis dan terkubur ya, lambat laun. Dan itu adalah satu perkara yang amat perlu kita elak. Jadi saya lihat untuk kata kerjasama antara keadilan PKR dengan UMNO contohnya, mungkin masih awal kita nampak ada beberapa perkara yang kita lihat apa yang berlaku kepada keadilan sama berlaku kepada UMNO. Okey. Macam saya jelaskan tadi, dengan UMNO dulu ahli-ahli parlimennya dicuri. Ya, 15 ahli parlimen lompat. Betul. Dan angka yang sama berlaku perkara yang sama berlaku kepada keadilan. Betul. Dan dua-dua parti ini yang mencuri ahli-ahli parlimen kami bukan parti lain, bersatu. Jadi, buat apa keadilan nak bekerjasama dengan bersatu? Mungkin perkara itu, pandangan itu juga dipegang oleh beberapa pimpinan dalam UMNO. Ya. Jadi, why should you work with someone who's stealing your MPs, kan? Jadi, bagi saya, yang berlaku, ada yang bertanya, contohnya, kenapa keadilan terima adun amanah? Ya. Contoh, ya. Kawan sendiri. Ya. Dan bagi kami, ada sedikit perbezaan, setidak-tidaknya dia tidak pergi ke parti bersatu contohnya, dan dia masih friendly kepada kita, dan ini tidak menjejaskan perbincangan tentang kerusi. Itu tidak menjadi apa-apa masalah, ya. Dan saya lihat ada perbezaan dari segi itu. Memang, ya, kami ada bincang dan kita akan uruskan secara dalaman hubungan di antara keadilan dan rakan-rakan yang lain untuk kita kurangkan, ya, mungkin keadaan-keadaan seperti itu dari berlaku lagi. Tapi balik pada isu hubungan di antara keadilan dan UMNO, saya lihat semalam DAP di Perak, dia ada buat dia punya convention, ya. Dan Setiausaha Agung DAP, Saudara Lim Guan Eng pun berkata, sekiranya prinsipnya jelas, tidak menjadi masalah sekiranya ada cara untuk bekerjasama. Ya, tapi dengan tidak melibatkan golongan kleptokrat. Ya. Mungkin so, macam mana dengan pandangan PKR waktu pada perkara itu? Ya, bagi kami seperti yang Datuk Seri Anwar, Presiden Keadilan telah nyatakan, kita ada beberapa prinsip dan landasan ya, yang kita pegang, dan sekiranya mana-mana pihak sekalipun ingin bekerjasama, maka ini adalah guidelines-nya. Ya, dan kita contohnya tidak akan berkompromi dalam isu rasuah. Tapi kita tidak akan sekali-kali mengusahakan apa-apa untuk menafikan kebebasan institusi kehakiman. Kita tidak akan campur tangan dalam bab itu. Ya, biar sebab mungkin, ya, ada beberapa pimpinan yang merasakan ada isu dalam cara institusi kehakiman, ya, dikendalikan. Tapi itu saya lihat bagi keadilan jelas, iaitu ini adalah prinsip dan ini adalah landasan. Sekiranya ingin bersama, maka inilah, ya, akan menjadi kerangka untuk sebarang kerjasama. So maksudnya YB, dekat sini saya ada baca perbincangan yang tidak rasmi bersama dengan UMNO, dan sekarang PKR adalah sehaluan dengan UMNO seperti yang YB jelaskan sebentar tadi. Ahli parlimen kita dicuri oleh Bersatu sendiri. Jadi kalau kita mengimbas balik pada PRU 14, PKR ialah dengan gabungan dalam Pakatan Harapan,
menjelaskan tolak UMNO, tolak BN, tapi tiba-tiba tok untuk PRU 15 ni bekerjasama pula. Jadi dari segi pengundi, adakah YB yakin pengundi boleh menerima penyatuan antara PKR dan juga UMNO ni? Saya sebagai seorang reformis, ya, sebagai seorang yang berpegang kepada konsep islah ataupun perubahan, melihat sesiapa yang ingin bekerjasama dengan keadilan, contohnya, perlu memberikan satu keyakinan bahawa mereka mahu berubah, ya, ataupun membawa satu perubahan. Dalam keadaan sekiranya dikekalkan apa yang sedia ada, maka negara akan terus terjerumus, ya, dan keadaan itu akan semakin teruk, ya, seperti yang kita lihat. Saya bagi contoh yang paling mudah sekarang ni adalah akta ordinan darurat baru tentang berita palsu, berita tidak benar, ya. Tiba-tiba dilonggokkan RM100,000 saman, ya, denda, ataupun compound RM10,000, ya. Perkara-perkara seperti ini saya tak pasti sama ada mereka yang berada dalam kerajaan ada rundingan perbincangan, tak pasti, ya. Tapi bagi kami yang jelas adalah musuh politik itu satu, tapi pengkhianat itu lebih jelas, dan pengkhianat ini, ya, yang bagi saya merosakkan keadaan demokrasi di Malaysia. Maka kita pada waktu ini perlu melihat bagaimana untuk kembalikan, memartabatkan semula demokrasi itu sendiri. Dan mesti ada satu, bagi saya anggap PRU 15 adalah perang menentang pengkhianatan. Perang menentang pengkhianatan,